Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Yang maksudnya, dan pencuri lelaki serta pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya, balasan daripada kesalahan yang mereka lakukan dan sebagai pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Azizun Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang saya muliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, berbahagia Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid, seterusnya pada seluruh para asatizah, alim-alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedang menunggu waktu untuk kita menunaikan kewajipan fardu Jumaat kita, sama-sama kita melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ambil daripada surah Al-Maidah ayat 38 yang menceritakan salah satu daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam, agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang terakhir ataupun syariat yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan turun akan mengubah syariat ini. Tidak ada. Sebagaimana dahulunya mereka manusia pernah mendapat syariat nabi-nabi yang terdahulu daripada kitab Taurat, Injil. Tetapi apabila datang atau turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ini adalah syariat yang terakhir yang akan diguna pakai sehingga ke akhir zaman. Yang akan diguna pakai sehingga ke akhir zaman. Maka Allah menurunkan syariat Islam itu dalam keadaan sempurna, mencakupi segala bidang kehidupan. Dan di dalam agama kita ada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara yang telah ditetapkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Hakim, yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada kita perkara-perkara yang kecil. Nak masuk masjid kaki kanan dulu. Nak masuk masjid berdoa. Niat iktikaf. Nak keluar masjid pun ada doanya. Kaki kiri dulu. Begitu juga perkara yang lebih kecil daripada itu. Nak masuk tandas kaki kiri dulu.
ya, keluar tandas, bahkan cara duduk dalam tandas diajarkan di dalam agama. Sehingga sekecil-kecil perkara seumpama itu diajarkan dalam agama, maka tentulah perkara yang lebih besar ada dalam agama. Ya, maka antara perkara yang berlaku ataupun ada disyariatkan dalam agama adalah hukum hakam dalam Islam, yang menjadi perbincangan dan perdebatan pada hari ini. Yang mana antara hukum hakam Islam ini ada disebut sebagai undang-undang jenayah bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, terbahaginya kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama yang mana disebut sebagai qisas. Ya, hukumannya ditetapkan oleh Allah dan hukumannya sama sebagaimana kesalahan yang dibuat. Kalau dia bunuh orang, dihukum bunuh balik. Potong telinga orang, potong telinga dia balik. Ya. Jika diberi keampunan, kemaafan oleh mangsa ataupun oleh waris mangsa, maka ditukarkan kepada membayar diat, membayar pampasan. Kemudian bentuk yang kedua, hukum yang Allah tetapkan juga, tetapi hukumannya tak samalah dengan kesalahan yang dibuat. Ya, ada lebih kurang 6 kesalahan, iaitu zina, dihukum dengan 100 kali sebatan bagi yang belum berkahwin, dan dihukum dengan rejam sampai mati bagi yang telah berkahwin. Yang kedua, tuduh orang berzina, dihukum dengan 80 kali sebatan. Ya. Yang ketiganya berkaitan dengan murtad, diminta untuk bertaubat, kembali kepada Islam. Kalau dia keluar daripada Islam tu tak cukup duit, ya, maka dibagi bantuan supaya cukup duitnya. Kalau keluar daripada Islam sebab tak faham, maka dibagi faham. Tapi kalau dia tetap tidak mahu kembali kepada Islam, maka dihukum bunuh. Yang keempatnya adalah berkaitan dengan mencuri. Ayat yang kita bacakan tadi, dihukum potong tangan. Yang kelimanya disebut sebagai hirabah, yang termasuk padanya pemberontakan, masuk padanya merompak, gangsterism dan sebagainya, yang ada hukuman-hukuman yang berbeza bentuknya. Kalau membabitkan, ambil harta orang lain dan berlaku pembunuhan, maka dibunuh dan disalib. Kalau membabitkan, membunuh sahaja, maka dibunuh sahaja. Kalau membabitkan, ambil harta orang lain secara paksa, iaitu rompakan, maka dipotong tangan dan kaki kiri secara bersilang. Ya, kalau tidak membabitkan harta dan tidak membabitkan nyawa, hanya menakut-nakutkan orang. Ini geng-geng gangster lah punya kerja. Dia nak takut-takutkan je. Ya, maka dibuang negeri ataupun dipenjara mengikut sebagian pandangan. Ya. Itu yang kelima kan. Yang keenamnya adalah berkaitan dengan minum arak. Ya, minum arak. Hukumnya 40 kali sebat. Ya, jadi cuma hari ini kita nak bagi faham itu saja yang Allah telah tetapkan sebagai hukum hakam yang ada kesalahannya dan ada hukuman yang tertentu, dinamakan hudud. Ya, hudud ni daripada had. Satu dipanggil had. Kalau banyak dipanggil hudud. Ya, hudud ini Allah dah tetap. Bukan banyak pun, kesalahannya 6 saja. Ya, tak banyak kesalahan, 6 kesalahan saja. Daripada ribu-ribu kesalahan jenayah yang ada di dunia ini, hanya 6 sahaja yang Allah kata yang ini kena ikut ketetapan Allah.
Ini Allah dah tetapkan. Adapun yang lain, ya, yang lain adalah mengikut kesesuaian pada tempat. Ya, pandangan pemimpin dan ulama, maka itu masuk jenis kesalahan ketiga dipanggil ta'zir. Dalam Islam ada 3 bentuk: qisas, hudud, ta'zir. Ya. Jadi kita tengok supaya kita faham bahawa ini adalah kewajipan bagi seluruh umat Islam yang telah ditinggalkan oleh umat Islam. Apabila kita telah dijajah, ya, bermula dengan penjajahan Melaka pada tahun 1511, maka satu persatu daripada hukum hakam dalam agama ini telah ditinggalkan. Akhirnya kita mengikut undang-undang dan peraturan ataupun hukum hakam yang ditentukan oleh penjajah kita. Ya, salah satunya adalah hukuman hudud yang kita kaji, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menetapkan beberapa hukuman, antaranya hukuman hudud. Hari ini kita lihat kepada ayat-ayat penetapan hukuman mencuri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, hendaklah kamu potong tangan keduanya, jazaan bima kasabah, balasan daripada apa yang mereka buat, nakala minallah, sebagai satu hukuman penjagaan yang datang daripada Allah, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa, maha kuat, lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah sebut dengan 2 jantina sekali, sehingga memberi faham kepada kita tidak ada beza hukuman lelaki dan perempuan, sama saja, tapi didahulukan jantina lelaki. Dalam ayat zina, ya, Allah dahulukan jantina perempuan. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidam minhuma mi'atal jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Dahulukan perempuan. Ulama menyatakan kerana masalah zina ini, ya, perempuan memainkan peranan yang sangat besar. Ya, sebab apa yang banyak buka aurat menggoda orang ni perempuan, sehingga berlakunya perzinaan. Ya, zina ni suka sama suka, bukan rogol. Ya. Jadi kalau perempuan itu memelihara kehormatan dirinya, maka tak berlaku perzinaan. Maka dikehadapankan perempuan. Adapun mencuri, memang majoriti yang terlibat dengan kecurian ni, curi ni adalah lelaki. Tak dikatakan perempuan tak terlibat, perempuan terlibat juga. Ya. Dan Allah dalam menetapkan hukum hakam, kadang-kadang Allah tak letak jantina dua-dua. Ya, kadang-kadang letak jantina seumpama ini. Kerana apa? Nak bagi faham kepada kita bahawa kalau perempuan mencuri pun dihukum dengan potong tangan. Ya. Berlaku kes di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan daripada bangsawan Mekah telah mencuri. Ya, sabit kesalahannya. Maka di kalangan pembesar-pembesar Mekah pada masa itu bincang, macam mana nak jumpa Rasulullah supaya jatuhkan kes, buang kes. Ya, supaya buang kes. Sebab ini di kalangan bangsawan Mekah. Di kalangan bangsawan Mekah, maka mereka nak guna kabel. Ya, sebab tak berani nak sebut sendiri dengan Rasulullah SAW, takut kena marah. Ya, maka mereka guna pada masa tersebut cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya, untuk minta supaya Rasulullah SAW gugurkan kes. Maka baginda Rasulullah SAW menyatakan, rosaknya golongan yang terdahulu apabila yang membuat kesalahan itu golongan bawahan dihukum.
Tapi apabila yang membuat kesalahan itu golongan atasan, dilepaskan. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangan dia. Ya, baginda Nabi Muhammad menyatakan begitu. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangan dia. Ya, jangan kata orang lain. Maka ya, hukuman mencuri itu untuk lelaki dan perempuan. Dan Islam dengan keadilannya, Allah menyatakan apa? Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, balasan daripada apa yang dia buat. Ya, ada orang kata kalau macam tu ramailah orang Islam yang kudung tangannya. Ya, kalau nanti ya, dilaksanakan hukum Islam ni, ramai orang Islam yang kudung tangan ni, seolah-olah orang Islam ni kaki pencuri semua. Yang dijatuhkan hukuman ni yang sabit kesalahan mencuri saja, yang tak mencuri tak kena. Ya, yang tak mencuri tak kena. Yang sabit kesalahan saja. Dan ia mesti ada beberapa syarat. Ya, yang pertamanya cukup nisab. Ya, iaitu 1 dinar. Sekarang ni lebih kurang 1,000 lebih nilai dia. Kalau yang dicuri itu nilainya rendah, RM10, RM20, tak kena hukuman hudud. Dia pergi kepada ta'zir. Ya, hukuman yang lebih ringan yang ditetapkan oleh ya, kerajaan setempat itu. Allah tak tetapkan sebab apa? Tak cukup. Ya, tak cukup syarat. Kalaulah ya, yang keduanya, harta yang dicuri itu dinilai ikut syarak. Kalau dia mencuri itu mencuri arak, ya, arak ni haram. Dia curi dadah, dadah ni haram, tak kena hukuman hudud. Sebab dia mencuri harta yang tidak diiktiraf oleh syarak. Ya. Dan harta tersebut mestilah disimpan di tempat yang sesuai. Ya, disimpan di tempat yang sesuai dalam keadaan berkunci sebagai contoh. Ya, kalau duit dalam rumah lah. Kalau dia letak tepi jalan hilang, tak boleh kena hukuman hudud. Ya, maksudnya pencuri itu memang berniat nak mencuri. Bukan tiba-tiba terserempak dengan keadaan atau terjumpa dengan keadaan itu, dia pun ambil peluang. Tak. Disimpan di tempat yang sepatutnya. Ya. Dan ada banyak syarat-syarat yang lain, bukan keluarga pemilik barang. Kalau yang mencuri itu ya, keluarga dia, tak boleh, tak digunakan hukuman hudud. Ya, anak dia curi harta bapak dia, tak kena. Ya, sebab apa? Keluarga, isteri dia curi harta suami dia. Ya, bahkan ada kes kalau suami terkedekut, isteri boleh ambil. Ya, sebagaimana dalam satu hadis, ya, isteri kepada Abu Sufyan, Hindun, ya, ini seorang sahabat je, dua sahabat Abu Sufyan, cuma dua lambat masuk Islam. Sebelum masuk Islam banyak buat kes. Ya, tapi radhiyallahu ta'ala anhuma jugalah kita sebut sebab sahabat Nabi ni. Ya, dia kata suami dia ni kedekut sangat, sampai nafkah pun tak cukup. Ya, boleh ke dia ambil harta suami je tanpa pengetahuan? Nabi kata boleh mengikut kadar yang bersesuaian, tak boleh lebih lah. Ya, untuk nafkah yang bersesuaian tak mengapa isteri ambil. Sebab apa? Suami kedekut sangat. Padahal Abu Sufyan tu pembesar Arab, pembesar Mekah, kaya-kaya, bukannya orang miskin. Ya, kalau orang miskin lain cerita. Ya, kedekut dengan isterinya, dengan anak dia, nafkah pun disekat-sekat. Ya, itu tak kena hukuman hudud. Ya, bahkan kalau diambil lebih pun tak kena. Sebab apa? Keluarga. Ya. Maka dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga
Ya, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Satu penjagaan daripada Allah. Ini maknanya, kalau tidak dilaksanakan hukuman hudud yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita, maka jenayah seumpama itu sukar untuk berkurang. Sangat sukar untuk berkurang. Sebab apa? Tidak ada penjagaan daripada Allah. Kenakanlah mencuri 10 tahun penjara. Ya? Ada yang mencuri RM100, kena 10 tahun penjara. Ramai lagi jadi pencuri. Sebab apa? Masuk penjara makan percuma. Masuk penjara makan percuma. Kos yang kerajaan kena tanggung bagi seorang yang masuk penjara, zaman dulu 2015 dulu adalah dia keluar sampai RM35 satu hari. Tu dululah, hampir 10 tahun lepas. Sekarang tak tahulah yang terbaru. Mungkin naik sikit lah, harga barang dah naik. Dengan dia punya kebersihan, makanan dan sebagainya, kos dia satu orang lebih kurang 30 lebih sehari. Satu bulan tak 1,000. 1,000 satu bulan. Kos je nak bela orang dalam penjara ni. Dia ambil daripada duit cukai yang kita bayar tu. Kalau sebulan 1,000, setahun 12,000. 10 tahun dia kena penjara, dia makan duit cukai 120,000. Dah lah dia mencuri. Makan pula duit cukai yang kita bayar 120,000. Makan percuma dalam penjara. Pakai apa semua. Jadi hukuman seumpama itu tidak bersesuaian. Tidak sesuai dan tidak sepatutnya dilaksanakan. Sebab apa? Dahlah menyusahkan orang, masuk penjara menyusahkan orang lagi. Menyusahkan orang lagi. Seumpama orang yang rogol anak dia. Ada itu kes rogol anak, kena penjara 20 tahun. Ada yang kena 30 tahun. Ratus kali dia rogol anak dia, kena penjara 30 tahun. 30 tahun berapa ratus ribu dah habis kan? Duit cukai kita yang bayar. Kalau 10 tahun 120,000 lebih kurang. 30 tahun 360,000. Itu kalau kos sekarang tak tahulah dah naik berapa kosnya. Itu dah 300,000 lebih, boleh beli rumah. Boleh beli rumah. Tapi kita terpaksa bayar untuk menanggung kos orang dalam penjara. Maka dalam Islam ni dia letakkan bagi orang yang mencuri ni, dia potong tangan sebagai satu penjagaan daripada Allah. Apa maksud penjagaan? Bila dilaksanakan hukum itu, orang tak berani nak mencuri. Itu maksudnya. Bukan maksudnya tak ada pencuri langsung, bukan. Akan ada juga yang mencuri, tetapi pada kadar yang sangat minimum. Kes itu berlaku. Mungkin 1,000 kes mencuri akan jadi 2-3 kes sahaja. Dia tidak akan jadi kosong terus. Sebab zaman Rasulullah pun ada kes berlaku, kes kecurian. Tapi tidak banyak. Sebagaimana yang berlaku ataupun terjadi di zaman kita sekarang. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa, maha kuat dan maha bijaksana. Pemerintah ni dia kena ada dua. Kekuasaan yang kukuh dan kebijaksanaan dalam memerintah. Baru dia pemerintah yang hebat. Dan begitulah Allah bila meletakkan dirinya dengan sifat yang sempurna. Allah ini kuasanya tidak mampu untuk dicabar, dan kebijaksanaannya adalah pada tahap yang paling tinggi. Ini jarang-jarang sekali dijumpai pada pemerintah dekat dunia. Kadang-kadang pemerintah ni kuasanya kuat, tapi tak berapa bijak pemerintah. Lagi melingkup. Pemerintah ada begitu. Ada tu bijak, pandai, tapi tak berapa ada kuasa. Kadang-kadang seorang itu masa dia tak ada kuasa bijak, tapi bila dah ada kuasa tak jadi bijak.
Hakim tu hilang bila dah ada kuasa. Masa tak ada kuasa, nampak, bijak betul. Hebat dia punya kata-katanya. Tapi bila dah ada kuasa, tak ada hakim. Kebijaksanaannya hilang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebegitu. Dia maha berkuasa lagi maha bijaksana, maka dia menetapkan suatu perkara adalah ketetapan yang sangat tepat. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertaubat setelah ia melakukan kesalahan itu dan memperbaiki usahanya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, siapa yang bertaubat, Allah terima taubat dia. Bahkan hukuman di dalam Islam itu akan menyebabkan seorang itu tidak lagi dihukum di hari akhirat. Ya, sebab itu dalam kes zina sebagai contoh, tidak pernah berlaku pensabitan kes zina itu secara kesaksian 4 orang saksi melihat dengan jelas perbuatan zina itu. Dia mesti 4 orang saksi lelaki yang adil tengok secara jelas. Tak pernah berlaku. Tapi pernah tak berlaku hukuman kepada kes zina? Pernah. Ya, dengan cara pengakuan daripada pesalah. Pesalah mengaku sendiri. Kenapa pesalah boleh mengaku? Sebab dia telah insaf, telah taubat. Bila dia taubat, dia mengaku salah dia, dia ingin dihukum. Walaupun bagi yang dah berkahwin, hukumnya rejam sampai mati. Kerana apa? Dia mahu taubatnya itu diterima oleh Allah. Dan tidak mahu dia dihukum lagi di hari akhirat atas kesalahan yang telah dia buat. Ya. Maka kalau mereka bertaubat, Allah terima taubat dia. Dan Allah ini, ya, Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurun Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi dalam Al-Quran, hujung-hujung ayat ni dia memang ada begitu. Ada Azizun Hakim, Sami'un Alim, Ghafurur Rahim. Ya. Kadang-kadang digabungkan 2 sifat Allah. Gabung 2 sifat. Macam tadilah, Aziz dengan Hakim. Sebab apa? Kalau Aziz saja, ya, dia tak cukup lagi. Dia ada kuasa je. Dia mesti pemerintah tu ada kuasa, ada kebijaksanaan. Baru dia paling hebat. Ya. Jadi kesempurnaan sifat Allah tu kadang dia datang dengan gabungan 2. Kadang-kadang Allah datang dengan tak ada gabungan. Ya, Allah kata apa? Dalam sebahagian ayat, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ya. Penutupnya begitu. Di sini penutupnya Ghafurun Rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kita ni kalau orang buat salah pada kita, nak maafkan kan susah. Kesenang nak maafkan. Ya. Ada orang tu dia tipu duit kita. Contohnya. Ya. Kita hilang duit kita. 50,000 habis. Kan susah nak maafkan. Datang minta maaf. Minta maaf lah, dia kata saya dah taubat dah. Kita nak maafkan susah. Ataupun dulu dia pernah fitnah kita. Ya, dengan tuduhan palsu. Sampai orang kutuk kita. Datang dia minta maaf. Susah nak maafkan. Ya. Nak maafkan tu susah. Tapi Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Kita ada juga, boleh juga maafkan. Tapi susah. Ya. Tapi kalau nak gabung dengan yang kedua lagi susah. Apa dia? Penyayang. Ghafurun Rahim. Ya. Bolehkah kita maafkan orang tapi tu sayang pula orang tu? Ya. Orang yang buat salah kepada kita tadi, kita maafkan dia dan kita sayang dia. Ini, ya, tak masuk di akal kita ni. Kalau maafkan tu mungkinlah boleh lagi, tapi sampai nak sayang pada dia, susahlah. Ya. Susah. Maafkan mungkin boleh, tapi nak sayang tu susah.
Tapi itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengampunkan kita, Maha Pengampun bagi segala dosa, dan Dia sayang kepada orang yang telah bertaubat daripada dosa-dosanya. Jadi kesemua itu menunjukkan kesempurnaan sifat Tuhan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi mudah-mudahan ianya menyedarkan kepada kita tentang tanggungjawab kita, bahawa agama kita ni adalah tanggungjawab kita untuk kita laksanakan secara sempurna sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat yang utama. Jadi sekadar itu saja, aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua jemaah Jumaat? Alhamdulillah. Okey. Untuk hari ini Heban Jumaat 9 Februari 2024 bersamaan 28 Rejab 1445 Hijrah. Antara program masjid yang kami committed mengadakan setiap hari adalah kuliah maghrib. Pada malam ini, 9 hari bulan 2, hari Jumaat, kuliah maghrib akan dibimbing oleh Ustaz Muhammad Farizan bin Subhi. Kuliah maghrib pada 10 hari bulan 2, hari Sabtu, akan dibimbing oleh Sahibus Sama'ah, Datuk Dr. Anha bin Opel, iaitu Datuk Mufti Diraja Selangor. Kuliah maghrib 11 hari bulan 2 bersamaan hari Ahad dibimbing oleh Ustaz Dr. Zawawi bin Tamyatin. Kuliah maghrib pada 12 Februari bersamaan pada hari Isnin dibimbing oleh Ustaz Yahya bin Rashid. Kuliah maghrib pada 13 hari bulan Februari bersamaan hari Selasa, kuliah maghrib dibimbing oleh Ustaz Abdul Jalil bin Hanafi, dan kuliah pada hari Rabu 14 hari bulan Februari dibimbing oleh Ustaz Muhammad Akdi bin Yaakob. Kuliah subuh pula, kita adakan kuliah subuh ni setiap hari Sabtu dan Ahad. Jadi setiap minggu kita ada kuliah subuh. Untuk minggu ni besok 10 hari bulan Februari, hari Sabtu, kuliah subuh dibimbing oleh Ustaz Muhammad Farid bin Zainal. Kuliah subuh pada hari Ahad, 11 hari bulan Februari, kuliah subuh dibimbing oleh Ustaz Muhammad Akdi bin Yaakob. Hari Isnin kita cuti Tahun Baru Cina tak silap saya. Jadi kita adakan kuliah subuh 12 Februari bersamaan hari Isnin tu dibimbing oleh Ustaz Rosli bin Ibrahim. Dijemput semua jemaah Jumaat pada hari ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan kuliah maghrib dan kuliah subuh setiap hari di Masjid At-Taqwa Bukit Kapal. Saya sebenarnya berharap jemaah Jumaat pada hari ini datang besok pagi untuk meriahkan kita punya
subuh seperti solat Jumaat. Boleh insyaAllah? Yang ketiga, program Karnival Cintai Masjid. Program akan berlangsung pada 18 Februari 2024. Masa kita akan bermula program ini daripada 5.30 pagi sehingga 10 malam. Tempat program Karnival Cintai Masjid ini di Masjid At-Taqwa, dan program ini anjuran bersama JPKM dan Masjid At-Taqwa Bukit Kapal. Jemaah semua dijemput hadir ke program Karnival Cintai Masjid ini sebab banyak aktiviti dan program yang akan berlangsung pada hari tersebut. Antara acara program Karnival Masjid ini pada hari tersebut adalah solat subuh macam solat Jumaat. Pada hari itu kita kempen ni sebenarnya solat subuh macam Jumaat ni kita adakan setiap minggu. Sabtu Ahad kita jemput semua. Orang yang sama datang solat Jumaat pada hari ini, sekarang ni, datang besok pagi, Sabtu dan Ahad, kita solat sama-sama subuh berjemaah. Boleh? InsyaAllah boleh. Jadi, pada 18 hari bulan tu, kita akan rasmikan kempen tersebut. Kempen solat subuh macam solat Jumaat. Lepas tu kita ada khatam Quran, peserta khatam. Lepas tu kita ada khatam perdana, sunat perdana lah. Okey. Pendaftaran boleh hubungi saya, Muhammad Fahmizan, di nombor tertera, dan Farizwan dengan nombor tertera. Acara tilawah juga kita akan adakan pada program Karnival Cintai Masjid tu, terhad kepada 12 peserta, dan ada ujian saringan yang akan diadakan. Acara seterusnya pada program Karnival Cintai Masjid ni, kita ada derma darah daripada Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah. Kita jemput mereka untuk datang untuk buat program derma darah. Jadi hadirin semua jemaah Jumaat pada hari ini dijemput hadir pada 18 hari bulan tersebut. Acara seterusnya kita adakan pameran dan demo bomba kapal, yang mana bomba kita kerjasama dengan pihak bomba. Kita adakan pameran tentang bahaya-bahaya kebakaran terhadap kampung kita nanti ataupun isi rumah kita lah. Jadi ramai-ramai datang, kita tengok demo bomba daripada bahagian kapal nanti, InsyaAllah. Lepas tu kita ada memanah. Kita ada supa-dupa untuk kanak-kanak. Jadi ramai-ramai bawa anak-anak keluarga semua untuk supa-dupa. Supa-dupa ni free sahaja. Masuk dan main sepuas hati untuk anak-anak ataupun cucu-cucu semua. Dan kita ada juga gerai jualan. Kita ada lebih 30 gerai jualan. Mana kita support peniaga-peniaga sekitar kampung kita untuk berpeluang pada dia meniaga, dan kita support untuk membeli perniagaan mereka. Alright? Okey. Hebahan yang kelima, tong sampah domestik bertutup. Tuan-tuan, rumah diminta, tuan-tuan yang ada rumah, tuan rumah diminta menyediakan dan meletakkan di tepi jalan besar berhadapan rumah dan lorong masuk lot-lot kediaman kampung. Setiap rumah, okey, diminta menyediakan tong sampah yang bertutup untuk pihak pengutip sampah mengutip sampah setiap hari di rumah masing-masing. Juga peringatan mesra kasih sayang kepada semua, tidak meletak dan melonggokkan sampah di hadapan rumah atau lot-lot kebun orang lain tanpa izin. Saya ulang, tidak ataupun dilarang meletak dan melonggokkan sampah di hadapan rumah, lot kebun orang lain tanpa izin. Keenam, amalkan kebersihan persekitaran. Amalkan pembersihan persekitaran kediaman bagi mencegah pembiangan nyamuk Aedes. Laporan terkini kes demam denggi meningkat di kampung Bukit Kapal. Jadi,
kita sama-sama jaga kebersihan rumah dan kampung kita. Untuk booth infak, jemputan dibuka untuk penyertaan membuka booth sumbangan pakaian sekolah, baju raya atau peralatan-peralatan sekolah pada tarikh 3 Mac 2024 bermula pada 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Bertempat di Dewan Masjid At-Taqwa. Jadi untuk penyertaan sila berhubung dengan Encik Rasul, nombor yang tertera di kaca TV itu. Hari ini, hari Jumaat 9 Februari 2024 bersamaan dengan 28 Rejab 1445 Hijrah. Tajuk khutbah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib dan imam bertugas pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Muaz bin Muhammad Akdi. Bilal bertugas pada hari ini ialah Encik Nizam bin Mat Salim. Untuk semua jemaah, makluman ruang solat tambahan di Dewan Taqwa telah disediakan. Jadi jemaah yang lewat hadir dilarang untuk bersolat di kaki lima dan di depan-depan tandas ataupun di depan dapur masjid. Jadi harap semua pergi ke ruang solat tambahan yang disediakan oleh masjid. Sila manfaatkan untuk solat Jumaat. Jangan solat di kaki lima, lalu tandas dan dapur dan halaman masjid. Tambahan ada informasi. Saya ambil masa sikit ya. Sekejap. Kita ada program padu hebahan untuk kampung. Hebahan sebelum Jumaat. Okey. Untuk makluman sidang Jumaat, Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 telah melancarkan pangkalan data utama padu pada 2 Januari lalu telah memaklumkan agar semua rakyat yang berumur 18 tahun ke atas digalakkan mendaftar dan mengemas-kini maklumat diri ke dalam sistem padu. Salah satu kepentingan mendaftar padu adalah untuk memastikan rakyat yang layak mendapat manfaat, tidak tercicir daripada menerima subsidi bersasar, bantuan dan perlindungan sosial melalui sistem padu yang bermula pada 2 Januari 2024 hingga 31 Mac 2024. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat boleh dibuat secara kendiri menggunakan pautan padu.gov.my atau melalui kaunter fizikal padu. Kaunter fizikal padu dibuka oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dengan kerjasama Pusat Ekonomi Digital di lokasi-lokasi yang terpilih yang menjadi tumpuan penduduk setempat seperti UTC, Pusat Membeli Belah, pejabat penghulu dan juga pejabat kerajaan dan agensi dari jam 9 pagi hingga 5.30 petang. Itu untuk padu. Yang kedua tambahan program cerapan. Program cerapan daripada Mufti Wilayah. Kita akan adakan program bersama kerjasama dengan Mufti Wilayah pada 17 hari bulan Februari, hari Sabtu minggu depan. Jadi jemputan program cerapan datang beramai-ramai ke Masjid At-Taqwa dan akhirnya kaunter hasil bergerak Smart Selangor kutipan cukai tanah oleh unit hasil. Kita akan adakan kutipan hasil bergerak. Ada van, dah nampak van? Pada 18 Februari 2024, hari yang sama masa Karnival Masjid bermula 9 pagi hingga 3 petang, Masjid At-Taqwa. Okey, tempat Masjid At-Taqwa, depan kat Masjid At-Taqwa. Itu saja hebahan dan akhirnya jemput beramai-ramai untuk kita hadiri program yang telah dijadualkan oleh Masjid At-Taqwa, khususnya setiap hari kuliah maghrib, Sabtu Ahad kita ada kuliah subuh dan ada kempen solat subuh macam Jumaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد
الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Imam Ibn Jarir At-Tabari menukilkan di dalam tafsirnya At-Tabari sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya engkau ya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih. Engkau juga telah bercakap dan berbual dengan Nabi Musa alaihi salam. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar terhadap Nabi Daud alaihi salam dan telah melenturkan besi untuknya, serta telah mendundukkan gunung baginya. Engkau juga telah memberikan kerajaan yang agung untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, telah menundukkan jin, manusia dan syaitan bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Engkau juga telah menundukkan angin baginya, dan engkau juga telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu kekuasaan dan kedudukan yang tidak patut bagi seseorang yang lain setelah itu. Engkau telah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan menjadikan dia dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak, serta dapat menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia dengan izinmu. Engkau juga telah melindunginya serta ibunya daripada syaitan, hingga akhirnya tiada jalan bagi syaitan untuk menggoda Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Telah termaktub dalam kitab Taurat bahawa Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah mengutusmu untuk semua manusia bagi membawakan khabar gembira dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Aku juga telah melapangkan dadamu, dan aku juga telah mengampunkan kesalahanmu serta meninggikan namamu dengan selalu disebut. Diriku tidak akan pernah disebut kecuali kamu juga disebut bersamaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik, dikeluarkan untuk semua umat manusia. Aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan, serta menjadikan mereka sebagai umat yang terdahulu masuk ke dalam syurga, sedangkan umatmu adalah umat yang terakhir. Aku menjadikan umatmu tidak harus bagi mereka berhujjah, sehingga mereka bersaksi bahawa kamu adalah hamba-Ku dan utusan-Ku. Aku jadikan daripada kalangan umatmu kaum-kaum yang hati mereka selalu lembut. Aku telah memberikan kamu 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku berikan kamu penutup surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan yang terdapat di bawah arash. Hal ini tidak pernah aku berikan kepada Nabi sebelum kamu, dan aku berikan telaga Kautsar kepadamu. Selain itu, aku telah kurniakan kepadamu 8 keutamaan, iaitu Islam, hijrah, jihad, salat, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Aku juga telah menjadikan kamu sebagai pembuka dan juga sebagai penutup, dan telah diwajibkan ke atas kamu 50 kali solat. Setelah itu perawi menyebutkan kisah berulang aliknya Nabi
antara Nabi Musa alaihi salam dan Tuhannya untuk meminta pengurangan bilangan solat yang diperintah dalam sehari sehingga menjadi 5 kali sahaja. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj ini memperincikan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dan umat terdahulu diberikan keistimewaan tertentu, namun kelebihan umat ini terlalu istimewa yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan sedemikian. Satu ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami sedangkan kami masuk Islam dan berjihad bersamamu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, terdapat banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian darinya adalah dimurahkan keampunan. Ahli batil tidak dapat mengalahkan umat ini. Umat ini diberi kelebihan salat dan puasa. Salat antara kelebihannya adalah keampunan, bebas dari sifat nifaq dan selamat dari neraka. Puasa pula, kelebihannya bersih tubuh daripada perkara yang haram, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal yang baik-baik, terpelihara daripada lapar dan dahaga, mendapat cahaya dan melintasi titian dengan mudah, serta mendapat kemuliaan-kemuliaan di syurga. Berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain ialah menyimpankan doa mustajabnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kelebihannya lagi adalah pahala umat ini diganda-gandakan pahalanya berbanding umat yang lain. Umat ini dianugerahkan istirja, iaitu sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kerananya mereka mendapat selawat, keampunan dan rahmat Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menutup aib maksiat yang kita lakukan. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh umat terdahulu akan tertulis dosa dan kafarahnya di depan pintu-pintu rumah mereka. Nabi Isa alaihi salam yang turun dan membunuh Dajjal nanti bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum umat ini daripada air telaga Kautsar. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, u'titu jawami'al kalim, wa nusirtu birru'b, wa uhillat li al-ghanamu, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kaffah, wa khutima biyan nabiyyun." Yang bermaksud, aku diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama, aku diberikan jawami'ul kalim. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihunjamkan di dada-dada musuhku. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Yang kelima, aku diutuskan kepada seluruh makhluk. Dan yang keenam, para nabi ditamatkan dengan kerasulanku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, pengajaran dan penghayatan khutbah ini ialah umat Islam hendaklah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kita untuk mencari keridhaannya, mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya secara fizikal dan amalan hati. Umat Islam hendaklah mengamalkan semampu mungkin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpeluang besar meneguk air daripada telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun, yang bermaksud kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri, persekitaran dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mengelak penularan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى
أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في Filistin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami daripada termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhkanlah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat-Mu. Jadikanlah ya Allah masjid-masjid dan surau-surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wastaqimu wa'tadilu. Lurus dan rapatkan saf. Penuhkan saf-saf di hadapan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين.
الضالين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.